Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Puan Haja Rosita binti Razak, penolong kanan pentadbiran, Tuan Haji Januri bin Jaid, penolong kanan HEM, Puan Nurhayati binti Marzuki, penolong kanan co-curriculum. Yang dihormati guru-guru, ketua-ketua bidang, kaunselor, guru cemerlang, serta barisan guru yang dikasihi, serta anak-anda yang saya sayangi sekalian. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sejahtera hendaknya. Okey, jadi hari ini saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya maka dapatlah kita bersama-sama tidak bersemuka tetapi bertemu secara maya, okey, disebabkan pandemik COVID-19, maka kita bertemu secara maya untuk majlis pada hari ini. Okey, jadi slide yang pertama ini saya paparkan ya, slide SMK Datuk Shahardin Sekolah Hebat. Okey, kita nak menuju kepada sekolah hebat. Jadi bila kata sekolah hebat bukannya biasa-biasa. Okey, hebat ni adalah satu perkataan yang bukan sahaja diguruni, malah sekiranya kita berada dalam kelompok tersebut, okey, kita akan dipandang tinggi daripada biasa. Okey. Okey, jadi gambar ini adalah gambar guru-guru, okey, tahun 2020. Okey, guru-guru ini sudah semestinya guru-guru yang hebat. Jadi untuk menjadikan sekolah ini sekolah hebat, sudah pastinya kita memerlukan murid-murid yang hebat dan juga warga sekolah yang hebat. Jadi bagaimana untuk menjadi hebat, maka perkara-perkara yang berkaitan dengan sekolah mesti ada penglibatan daripada warga sekolah secara maksimum ataupun optimum. Okey. Okey, seterusnya kita tengok slide kedua. Okey, ini berkaitan dengan majlis ya pada hari ini, di mana ucapan saya ini adalah berkaitan dengan pelancaran Minggu PSS, program Nilam, galakkan membaca, literasi maklumat dan dekad membaca kebangsaan tahun 2021 peringkat sekolah. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita kena tahu apa itu literasi maklumat ataupun celik maklumat. Jadi dalam literasi maklumat ataupun celik maklumat ini, okey, sudah semestinya ada kemahiran-kemahiran mengenal pasti keperluan maklumat, kemudian mengenal pasti dan mencari sumber maklumat, seterusnya mencapai maklumat dari sumber yang sahih. Okey, yang tak sahih kita tak boleh jadikan ia sebagai maklumat yang berguna. Kemudian kita menilai kualiti maklumat, menyusun maklumat tersebut dan menggunakan maklumat dengan efektif. Okey. Okey, seterusnya okey ya. Okey, dekad membaca kebangsaan ya. Okey, jadi kita nak melahirkan ya Malaysia membaca. Jadi dekad membaca kebangsaan ini mewujudkan Malaysia sebagai sebuah negara membaca dan bangsa Malaysia berilmu. Okey, bertaraf dunia menjelang tahun 2030. Jadi ada 9 tahun lagi untuk kita menjadi negara dan bangsa yang berilmu bertaraf dunia. Okey. Seterusnya, memberi fokus untuk meningkatkan jumlah pembacaan, jumlah pembaca dan sasaran pembaca yang lebih inklusif. Okey. Seterusnya penglibatan secara
inklusif termasuk golongan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan masyarakat umum. Okey. Okey, seterusnya okey, kita pergi kepada gambar yang ini yang saya kutip daripada pencarian maklumat saya melalui bantuan Mr. Google. Okey, yang ini adalah menunjukkan buku dan baca. Okey, siapalah buku tanpa pembacanya. Jadi, kita inilah sebagai pembaca, maka berhargalah buku tersebut dengan kehadiran kita sebagai pembaca. Okey. Jadi, apa itu buku? Apa peranannya? Okey, buku ada peranan yang penting, okey, dalam mencipta dan merangsang perkembangan ilmiah dan seterusnya membina tamadun manusia. Maka manusia yang bertamadun mestilah manusia yang membaca. Okay. Buku berupaya membenihkan ilham pemikiran kritis dari segi politik, falsafah serta sosioekonomi di kalangan kelompok manusia. Lantas, pemusnahan buku menjadi salah satu instrumen utama menguburkan pengaruh sesebuah idealisme, corak pemikiran, ideologi ataupun budaya oleh rejim yang berkuasa. Okey. Tengok peranan buku itu, betapa besarnya peranan sebuah buku itu, okey, meliputi sebuah negara. Okey. Okey, seterusnya buku sangat berkuasa, okey, dan berpengaruh sehinggakan Napoleon, pahlawan Napoleon Bonaparte, pernah berkata, aku lebih takut dengan 4 orang penulis daripada 1000 senapang. Okey, dalam Al-Quran juga yang pertama, kalimah yang pertama menekankan kepentingan membaca. Okey, Iqra, bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Okey. Okey, jadi bila saya sebut membaca, saya sebut buku, jadi di sekolah telah diwujudkan program nilam. Okey, kadang-kadang kita tengok nilam ini dipandang sepi. Okey, tanpa kita tahu sebenarnya nilam itu adalah satu perkara yang memberi impak yang besar, bukan kepada sekolah saja, kepada negara. Okey. Okey, jadi nilam ini maksudnya semua orang sudah tahu, nadi ilmu amalan membaca merupakan satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia yang cintakan budaya membaca dan budaya ilmu. Okey, sekiranya murid di sekolah tersebut, okey, seperti kita tengok kalau di sekolah tersebut tiada yang dapat anugerah untuk nilam, jadi kita dapatlah kita dapat beranggapan secara kasarnya yang sekolah tersebut okey bukan saja jauhlah daripada hebat, malah sekolah yang termundurlah sebab tidak ada warganya yang cintakan budaya membaca dan budaya ilmu. Okey. Okey, program nilam ini adalah program yang merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakkan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberikan pengiktirafan yang sesuai. Itu sebab okey, kita ada pembaca yang terbanyak, okey, ada pengiktirafan yang sesuai untuk kategori-kategori yang tertentu. Okey, program ini merupakan satu pendekatan untuk mengatasi masalah-masalah yang menghalang penyuburan tabiat membaca dalam kalangan warga sekolah. Itu sebab kita dalam suasana pandemik COVID-19 ini, okey, nilam tetap
diteruskan. Okey, walaupun murid berada di rumah, tidak bersekolah bersemuka, ya, tetap diteruskan program nilam ini. Okey. Okey, jadi untuk memudahkan perekodan, ya, nilam, okey, setelah baca buku bagaimana nak rekodkan untuk memudahkan lagi. Jadi tahun 2021 telah diperkenalkan IQ nilam. Okey, jadi macam mana nak log masuk, ya, dalam IQ nilam ini? Yang penting kita ada ID Delima KPM, ya. Jadi ID Delima ni guru-guru, ya, murid-murid dah ada, ya, ID Delima. Jadi boleh log masuk menggunakan ID Delima. Jadi apa-apa saja pembacaan boleh dicatatkan, ya, dalam IQ nilam. Jadi bagaimana nak menggunakan IQ nilam ni akan diterangkan oleh guru nilam selepas ini. Okey. Okey, kemudian cara rekod bacaan murid dalam sistem IQ nilam, kita boleh menggunakan phone dan juga laptop. Okey, tak ada masalah. Pegang phone, jangan tengok game saja daripada pukul 8 sampai pukul 12 malam. Okey, apa yang dibaca tu, okey, apa yang dikongsi dalam TV pendidikan dan sebagainya, bolehlah di-share dalam IQ nilam. Okey, macam mana nak guna ni? Nak tanya cikgu malu, buka lah, minta hello lah Mr. Google. Okey, cari cara tu, ya, dalam buka YouTube, bolehlah buat, ya. Macam saya nak rekodkan resensi buku, nak rekodkan ucapan saya dalam perasmian pelancaran ni, saya pun buka juga Google, search dekat Google macam mana nak bentang gunakan PowerPoint, ada gambar kat tepi tu, semuanya ada dalam YouTube. Okey, jadi gunakanlah kemudahan tu. Janganlah kita jadi seperti katak bawah tempurung. Okey, duduk je bawah tempurung, ya, tak tahu apa yang berlaku di dunia luar. Okey, okey. Jadi sebagai penutup, okey, sebelum saya tutup ucapan saya, okey, dengan penuh, ya, sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, ya, kepada semua guru, khususnya kepada jawatankuasa PSS, ya, terutamanya Puan Nordaliza, okey, yang mengetuai, ya, penyelaras PSS bersama dengan jawatankuasanya. Kalau nilam ni Cikgu Iswari lah, ya, yang akan menguruskan, ya, perkara yang berkaitan dengan nilam. Okey, dan seterusnya dengan penuh rasa syukur, okey, dan dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran program Minggu PSS, program nilam, galakkan membaca literasi maklumat dan dekad membaca kebangsaan tahun 2021 peringkat sekolah. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.